Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudari penonton sekalian, diminta oleh sahabat-sahabat saya untuk memberikan sedikit tazkirah. Jadi saya dah fikir-fikir untuk memberikan sedikit perkongsian berkenaan dengan takwa, ataupun lebih mudah difahami dalam bahasa kita ialah berkenaan dengan keyakinan kita kepada Allah. Saya berkongsi sedikit ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikri. Yang bermaksud sesungguhnya akulah Allah, maka tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, dan maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Dua masalah yang kalau kita tengok pada hari ni, dua benda yang boleh saya ketengahkan masalah pada manusia yang tak yakin pada Allah ni. Yang pertama ialah manusia yang mereka bertuhankan selain daripada Allah. Apa yang dimaksudkan dengan selain Allah tu ialah kita tengok manusia yang mereka menjadikan sumber kehidupan seharian mereka ialah lebih kepada benda-benda keduniaan. Sebagai contoh, kita tengok tu boleh nampak di sekeliling kita kan, sahabat-sahabat kita ada yang ketagih main game, paginya main game, petangnya main game, dan malam pun akan sambung main game. Jadi waktu solat mereka tu hanyalah sekadar waktu solat, dan bukan suatu waktu mereka untuk mengabdikan diri pada Allah. Dan antara contoh lain yang boleh saya berikan ialah mereka yang menghambakan diri kepada movie Korea, Hollywood dan macam-macam. Kalau kita tengok mereka ni pun sama macam tadi lah, golongan tadi kan. Waktu mereka dihabiskan untuk benda yang mereka suka kan. Jadi hilang sudah mereka punya penghambaan mereka itu kepada Allah secara total. Jadi kita tengok mereka ni banyak menghabiskan masa untuk benda yang tidak faedah selain daripada Allah. Dan golongan yang kedua ialah golongan yang kita tengok mereka ni meletakkan masalah mereka selain daripada Allah. Dan kalau kita tengok antara contoh yang boleh saya berikan ialah mereka ni bila dilanda ujian, sebagai contoh diuji dengan kegagalan, diuji dengan kemiskinan, dan diuji dengan pelbagai lagi kan, mereka mencari jalan mudah. Sebagai contoh, ada yang mungkin minum arak, mungkin ada yang bersosial dengan sahabat, ada yang mungkin ambil dadah, dan mungkin ada juga antara mereka yang mengambil jalan membunuh diri kan. Sebab bagi mereka benda-benda itu benda yang memudahkan mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebab apa? Mereka ni dah tak ada keyakinan kepada Allah. Jadi buat apa mereka nak menceritakan masalah-masalah mereka kepada Allah? Sebab pada mereka Allah ni tak mendengar rintihan mereka. Dan benda ni kita tahu benda yang sangat kadang-kadang menyentuh boleh berlaku pada sesiapa pun. Dan bila berkata berkenaan dengan takwa ni, kita tahu takwa ni satu benda yang kita tak boleh mewarisi benda ni. Sebagai contoh, katakan kita ada seorang ayah kita, seorang yang sangat alim, katakan imam pada sebuah masjid kan. Belum tentu anak pada seorang imam ni akan mewarisi keimanan ataupun ketakwaan ayah dia tu kan. Dan kalau kita tengok banyak kes-kes di Malaysia, bapanya seorang imam, wali dan sebagainya, dan bila sampai kepada anaknya seorang yang kuat menentang Islam. Jadi tak nak ketakwaan itu adalah satu benda yang kita kena cari. Kita kena berusaha mencarinya. Ingin saya berkongsi satu lagu berkenaan lagu Rehan yang iman tak dapat diwarisi. Kan lagu tu kan. Jadi tak nak benda tu, kita kena berusaha mencari dengan melakukan amal ibadat kepada Allah dan ikhlas. Amal ibadat tu satu yang kita perlu ikhlas. Dan akhir sekali ingin saya mentor berkenaan itqan. Itqan ni yang maksud bersungguh-sungguh kita dalam melakukan ketakwaan. Jadi
kalau kita tengok itqan ni, ketakwaan ni sesuatu yang kita perlu berusaha mencari dengan sungguh-sungguh, dan usaha kita tu tak boleh luntur, dan ia perlukan kesabaran. Dalam surah Al-Qaf ayat ke-16 yang bermaksud sesungguhnya kami yang menciptakan manusia dan kami tahu apa yang berada di dalam isi hati manusia. Sesungguhnya kami ni lebih dekat dengan urat leher hamba-hamba kami. Maksudnya kalau kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah ni, kita perlu istiqamah dan kita perlu sabar, sebab Allah tahu di setiap hati-hati kita ni ada keinginan kepada kita untuk kembali kepada fitrah kan. Jadi usaha kita tu lah dengan meningkatkan amalan kita dan mengikhlaskan niat kita supaya segala itu akan dipandang oleh Allah dan diterima oleh Allah, dan terusnya boleh kita merasakan kemanisan iman. Dan cakap pasal kemanisan iman ni, ada macam-macam, pada setiap orang tu lain rasa, dan ada mereka yang merasa manis bila melakukan ibadat, dan ada di antara mereka yang merasa manis kemanisan iman tu bila mereka tinggalkan sesuatu amalan tu, mereka rasa sangat berat pada hati mereka. Jadi nak tak nak kita terserah pada iman dan iman seseorang tu lah, di tahap mana mereka merasakan kemanisan iman tu. Jadi cukup sekadar tu daripada perkongsian daripada saya. Mana yang baik tu datangnya daripada Allah, dan mana yang buruk tu turut datang daripada Allah, tapi didatangkan dalam bentuk diri saya sendiri. Akhir sekali, selamat berjaya kepada sahabat-sahabat yang bakal menduduki peperiksaan juga, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.